Masih lagi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seterusnya, kita akan berbincang mengenai Hala Tuju dan strategi finans bagi tahun 2024. Hari ini saya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas, Datuk Azmil Saifuddin Muttalib. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Syafiqah. Datuk, terima kasih kerana menjemput saya ke sini. Sama-sama, kerana sudi juga datang ke sini. Baru 2 bulan memegang jawatan ini, bagaimana Datuk? Kita nak tahu bagaimana dulu perasaannya, dah mula kenal, dah mula cinta dengan finans? Memang betul lah, baru 2 bulan. Memang kena masuk gear 5 terus ni. Pecut terus. Terus pecut. So, tapi saya, pandangan saya lah, sebab saya pun pernah berada di Finas sebelum ini, 2015 hingga 2018. Dan sebelum tu saya di MDEC. And dalam department ataupun pembangunan industri kreatif. So, dan selepas pada Finas 2018 tu saya masuk dalam industri. And saya berada di syarikat nama Base FX, syarikat China yang terlibat dalam post production untuk filem-filem Hollywood seperti Marvel and also Aquaman and also Star Wars. Macam Datuk selaku orang yang memang terlibat dalam industri ini sendiri, bagaimana Datuk melihat perkembangan industri perfilman di Malaysia, khususnya selepas pasca COVID-19 ini? Sebenarnya dari segi ekonomi dunia masih lagi terjejas. Apabila terjejas tu, kita faham kan, perbelanjaan tentang hiburan ni akan disekat dengan serta-merta lah, ataupun kalau kita tengok in priority, hiburan ni lah yang akan terjejas dahulu. So bagi saya, selepas post pandemik ni masih lagi kita dalam fasa untuk pemulihan. Betul. Kalau kita tengok dari segi kutipan box office program, sebenarnya Malaysia selepas pada pandemik dalam tahun 2022, sebenarnya Malaysia berada dalam keadaan yang bagus, tidak meningkat. Sebelum pandemik, kita punya collection satu tahun mencecah 1 bilion collection local and international punya box office. 1 bilion? Di Pawagam. Dan masa COVID tu memang jatuh 90%. Dan tahun 2022 tu dia dah meningkat balik ke 400 ke 500 setengah bilion lah. Tapi kita nampak pula tahun lepas 2023 dia mendatar, dia tak menaik. So tahun ini memang kita akan berbincang dengan pawagam dan juga pemamer dan juga distributors lah, bagaimana kita nak menggalakkan balik penonton balik ke menonton di wayang. Ya, jadi itu antara salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh Finas. Dan macam Datuk yang memahami mendalam mengenai industri ini, selain daripada itu, apa lagi cabaran 2024 yang perlu dihadapi, Datuk? Kita tahu di mana apabila ada teknologi kan, especially dalam penstreaman ataupun streaming platform, kan, dia ada pro and con lah. Kan? Cumanya apabila selepas pandemik tu, penonton dia dah biasakan diri menonton sebuah filem tu dalam sama ada iPad, phone dan juga di rumah. So ini penukaran tentang behavior of the viewer, itu satu cabaran. Yang keduanya tentang cabaran industri TV itu sendiri. And kita faham di mana pengiklan ADX agak menurun kerana sekarang ni dah ada banyak platform di luar sana dan social media especially juga akan menjejaskan tentang perjalanan ataupun bisnes TV itu sendiri. So pengusaha filem ataupun kandungan ni perlu memikir bagaimana mereka perlu ataupun in the future to be relevant in the new business model. Saya suka apabila Datuk menyentuh mengenai teknologi dan juga digital itu tadi, kerana kalau kita lihat sekarang ini dengan perkembangan teknologi AI itu, kita mahukan AI itu memudahkan kehidupan, tetapi kalau kita lihat dalam industri ini mungkin ada segelintir yang mungkin mengeluh kerana mungkin tugasan mereka digantikan oleh AI. Bagaimana Finas melihat perkara ini? Memang kita akui benda ini akan menjejaskan sedikit tentang isu skills manusia ni kan. Tapi kita tak boleh lari daripada teknologi. Itu pandangan saya. Kita kena menghadapi dan kita kena get ready in this kind of environment. Kita pun tahu seperti Hollywood tahun lepas ada strike pekerja
penulis dengan pelakon, mereka pun hadapi cabaran yang sama. Tapi mereka tidak boleh berterusan sebegitu kan. So teknologi ini tetap akan ada. So pada pandangan Finas, memang isu ataupun topik teknologi ini memang saya nak tekankan jugalah. Kalau boleh, kita tahu dari segi pembikinan filem tu melibatkan banyak teknologi sekitar kan untuk membuat satu filem atau konten. So kalau boleh pihak kerajaan ataupun seperti Finas as a policy maker, kita nak push this teknologi ni to the maximum yang boundary. Kan? Bila kita buat satu filem tu, dia melibatkan virtual set, dia melibatkan teknik baru penceritaan. Inilah yang kita ingin usahakan atau push. Ya, macam tadi Datuk kata terus kena masuk level 5, kena pecut, tak boleh nak tatih-tatih. Kerusi pun belum panas tapi kita dah kena tanya juga kepada Datuk. 2024, ke mana hala tuju? Apa strategi untuk Finas? Sebelum saya bercerita tentang teras strategi Finas, saya boleh kongsi sedikit mandat daripada YB Menteri lah, daripada Kementerian Komunikasi iaitu YB Fadzil. Di mana beliau berhasrat untuk Finas lebih fokus untuk membangunkan filem yang lebih berkualiti dan dari situ kita dapat ekspor konten tersebut untuk menjadikan industri ini sebagai industri penjana ekonomi lah. Itu dia punya mandat yang diberikan. So insya-Allah kita akan laksana. Selepas 2 bulan ini saya telah berjumpa dengan banyak industri persatuan-persatuan industri dan juga melalui ahli perbadanan Finas dan juga pengurusan tertinggi Finas, kita telah berbincang dan kita telah adakan satu garis panduan ataupun roadmap untuk 2024 ni, di mana 3 teras yang telah kita identify. Yang pertama dia adalah tentang kita nak re-strategize ataupun recalibrate Finas. Recalibrate Finas. Kita tahu di mana cabaran akan datang tentang teknologi semua ni, kita nak make sure Finas ni relevan untuk masa depan dan kita nak pastikan kita punya services ataupun perkhidmatan Finas ni dapat dicapai ataupun dimanfaatkan lagi. Dan bagi Finas kita ada pelesenan, penguasaan. Kita ingin make sure benda ni kita masih teruskan. Dan apa yang salah satu benda yang saya fikir yang perlu adalah Finas perlu juga memberi khidmat counselling ataupun advisory role in term of development on this film and content. Itu teras pertama. Teras kedua adalah tentang ekonomi ataupun pembangunan industri itu sendiri. So pembangunan industri bagi saya untuk 2024 ni kita perlu melihat apabila kita bercerita tentang industri drive ataupun ekonomi punya pemacu ni, saya perlu lihat ataupun Finas perlu lihat end-to-end punya ekosistem. Kita tahu dari sebelum-sebelum ni pun pengurusan sebelum ni memang dah push tentang penulisan skrip yang bagus, production yang bagus. Tapi saya rasa ada masih lagi gap ataupun lompong seperti film financing dan juga distribution. Benda ini perlu juga kita masuk dan perlu berbincang dan adakan dalam kita punya ekosistem. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang modal insan lah. Seperti yang saya katakan tadi, pengalaman saya dalam pembangunan industri, kita memang tak boleh lari pada pembangunan modal insan, iaitu latihan. Latihan ini memang penting. It's an investment for the future kan. So kita nak lihat dari segi pembangunan modal insan, belia muda, orang yang baru dalam industri ini dan juga modal insan tentang bagaimana kita membawa skill kita kepada tahap antarabangsa. Contoh seperti kita invest dalam sekolah lah. Kita tahu bila kita invest dalam satu sekolah tu, dia hasil dia memang bukannya setahun dua, kan? 10 tahun, 15 tahun. Dan kadang dalam sekolah pun kita ada 100 student, tak semuanya pandai, ada yang lebih kan, ada yang kurang, tapi kita kena tengok dari segi penyeluruh. Di sinilah bagi saya apabila kita menilai satu filem atau konten tu bukan sahaja pada box office saja. Ada setengah konten tu dihasilkan untuk festival, pemenang festival. Dan saya rasa satu benda yang saya pun nak terapkan adalah tentang konten atau kita katakan khazanah negara kan dihasilkan untuk kita punya generasi yang akan datang. Betul. Macam Finas dan juga RTM sendiri, jalinan kerjasama tu memang dah lama pun terjalin. Tapi untuk 2024 ini mungkin ada pembaharuan, ada idea-idea yang lebih baru daripada Datuk sendiri dan juga daripada Tok Miau.
Ya, saya pun berjumpa dengan Datuk Suhaimi minggu lepas. Kita ada berbincang. Setelah saya berjumpa dengan ahli persatuan industri, memang ada beberapa perkara yang mereka ingin sampaikan dan perbincangan dengan pihak RTM. Memang Tok Mi ini dia seorang yang berpengalaman lah. Yeah. Saya pun banyak belajar pada beliau. Ada 2-3 perkara yang kita telah bincang. Salah satunya adalah tentang menghasilkan ataupun kita nak buat satu slot kita panggil co-production slot untuk pengusaha ataupun produser tempatan ini untuk mengambil dalam opportunity inilah. Bagi saya lihat kalau kita adakan co-production slot ni, kita inginkan produser atau content creator ni melihat lebih jauh, iaitu bekerjasama dengan contohnya dengan Thailand, dengan Filipina, Indonesia untuk membawa kita punya konten ni keluar juga. Bila ditayangkan di RTM dan dia ada kerjasama dengan pihak antarabangsa, maksudnya ini salah satu cara untuk kita ekspor kita punya konten. Yang keduanya, kita juga ada bincang dengan RTM tentang mempromosikan konten-konten ini di perangkat antarabangsa. Okay. Finas memang merupakan agensi yang kita lead in term of market access, market ataupun kita panggil market punya platform ni lah, ataupun market antarabangsa. Finas akan bersama dengan RTM, kita akan pergi ke market seperti Malaysia dan Midcom dan membawa konten-konten kita ini ke pesada dunia lah. Dan yang ketiganya juga kita akan berbincang dan berkolaborasi dengan RTM dari segi mempromosikan filem-filem yang akan ditayangkan nanti di Pawagam. Promosi pastinya di platform Selamat Pagi Malaysia juga. InsyaAllah. Banyak lagi sebenarnya akan kami kongsikan berkaitan dengan Hala 7 dan juga perkembangan Finas untuk 2024. Selepas ini, Datuk dialu-alukan untuk datang semula ke set kami selepas ini, Datuk. Banyak lagi yang kita boleh bincang seperti opportunity di Sabah dan Sarawak. Ya, itu yang kita ada cakap, bicara sebentar tadi. Betul. Itu juga sangat menarik. Semua itu sebentar, bukan sebentar. Nantilah kita akan bincangkan ya, Datuk. Ya, jangan tak datang pula, Datuk. InsyaAllah. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Azmir Saifuddin Muttalib, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Finas, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih, Datuk. Sama-sama.